أستغفر الله إن الله كان توابا 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير.
الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام الشهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mendengar dan memperkenan aduan perempuan yang bersoal jawab denganmu wahai Rasulullah mengenai suaminya, sambil ia berdoa merayu kepada Allah mengenai perkara yang menyusahkannya. Dan Allah sedia mendengar perbincangan kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Orang-orang yang ziharkan istrinya dari kalangan kamu adalah orang-orang yang bersalah. Kerana isteri-isteri mereka bukanlah ibu-ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah perempuan-perempuan yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka telah melakukan yang demikian, memperkatakan suatu perkara yang mungkar dan dusta. Dan ingatlah, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Dan orang-orang yang ziharkan istrinya, kemudian mereka berbalik dari apa yang mereka ucapkan, oh istrinya itu haram kepadanya, maka hendaklah suami itu memerdekakan seorang hamba sebelum mereka berdua suami isteri bercampur, yakni bersetubuh. Dengan hukum yang demikian, kamu diberi pengajaran supaya jangan mendekati perkara yang mungkar itu. Dan ingatlah Allah Maha mendalam pengetahuannya akan apa yang kamu lakukan. Kemudian sesiapa yang tidak dapat memerdekakan hamba, maka hendaklah ia berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum mereka suami isteri itu bercampur, yakni bersetubuh. Akhirnya sesiapa yang tidak sanggup berpuasa, maka hendaklah ia memberi makan 60 orang miskin. Ditetapkan hukum itu untuk membuktikan iman kamu kepada Allah dan Rasulnya, dengan mematuhi perintahnya serta menjauhi adab jahiliah. Iaitulah batas-batas hukum Allah. Dan bagi orang-orang yang kafir disediakan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Ayat yang kita bacakan ialah permulaan surah Al-Mujadalah atau dikenali dengan surah Al-Mujadilah. Surah yang ke-58 pada juzuk yang ke-28 ayat pertama sehingga ayat ke-4. Ia melibatkan hukum zihar dan bagaimana menebusnya, yakni kafarahnya. Ayat ini diturunkan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim daripada Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan, Tabarakalladzi wasi'a sam'uhu kulla syai'. Maha suci Allah yang mendengar tiap-tiap sesuatu. Inni la asma'u kalama Khawlah binti Tha'labah wa yakhfa ala ba'dihi wa hiya tashtaki zawjaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku, kata Aisyah, mendengar kata-kata Khawlah binti Tha'labah yang tidak diketahui oleh sebahagian mereka. Ketika mana dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, akala syababi, sudah habis waktu mudaku. Wa nafarat lahu batni, telah pun gemuk perutku. Hatta idza kabirat sinni, sehingga aku sudah berumur. Wa anqata'a waladi, dan tidak boleh lagi beranak.
Zahara minni, suamiku telah menziharkan aku. Allahumma inni ashku ilaika, ya Allah, hanya padamu aku mengadu. Fama barihat, maka sentiasalah dia dalam pengaduannya pada Allah. Sehingga turun Jibril dengan membawa ayat ini. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Sesungguhnya Allah mendengar perbualan kamu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan suami kamu, yakni Aus bin Samit. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dalam kitab Tauhid daripada Aisyah katanya, segala puji bagi Allah yang mendengar setiap suara. Telah datang wanita yang dikenali sebagai mujadilah, yang berdialog dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata-kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan aku berada di sisi rumahnya. Ma asma' ma taqul, aku tak dengar perbincangan antara dia dengan Rasulullah. Sehingga turunnya ayat qad sami Allah, sesungguhnya Allah mendengar perkataan wanita yang berdialog dengan wahai Muhammad tentang suaminya. Diriwayatkan dalam kitab Sunan seperti Sunan Ibnu Majah, Baihaqi dan Masanid daripada Aus bin Samit, katanya kepada istrinya, Khawlah binti Tha'labah bin Malik fi syai'in raja'tuhu fihi, pada sesuatu yang aku berkata, aku ulang-ulang berkata, anti alayya ka dhahri ummi, kata Aus pada istrinya, kamu seperti ibuku, belakang kamu seperti belakang ibuku, punggungmu seperti punggung ibuku. Wa kana rajul fi jahiliyah, adalah ucapan ini pada zaman jahiliyah, kalau dikatakan kepada istrinya memberi maksud diharamkan selama-lamanya. Perkataan ini iaitu menyatakan kepada isteri, kamu, belakang kamu seperti belakang ibuku. Anti alayya ka dhahri ummi. Kamu pada kedudukan di sisi aku seperti belakang ibuku atau seperti punggung ibuku. Iaitu dia menyamakan isterinya dengan ibunya. Dia menyamakan belakang isterinya dengan belakang ibunya. Dia menyamakan punggung, azah juga maksud punggung, dengan punggung ibunya. Satu kalimah memberi maksud menghina wanita atau isterinya. Bagi, kalau kalimah ini diucapkan zaman jahiliah dianggap sebagai haram selama-lamanya. Tak boleh lagi bersama. Tak boleh lagi kahwin. Dipanggil haram mu'abbad. Lalu tiba-tiba dia menyesal dengan perkataannya. Dia pujuk kembali Khawlah untuk bersama. Lalu Khawlah enggan dan berkata, demi diri Khawlah berada di tangan Allah, kamu tidak mungkin menyentuhku selepas ini. Wa qad qulta ma qult, sebab kamu dah kata kepadaku apa yang telah kamu katakan. Sehingga Allah dan Rasul mendatangkan hukumannya. Sehingga Allah dan Rasul menjelaskan hukumannya. Maka Khawlah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Aus suamiku telah berkahwin dengan aku dalam keadaan aku muda, yang digemari oleh ramai lelaki-lelaki lain. Falamma khala sini, bila aku sudah pun berumur dan perutku sudah pun gemuk, maksudnya kesan beranak-anak, dia jadi gemuk sikit. Ja'alani, dia telah menyamakan aku seperti ibunya. Wa tarakani ila ghairi ahadin, dan aku tinggal terkontang-kanting seorang sendirian. Fa in kunta, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya ada rukhsah keringanan, wahai Rasulullah, yang boleh memberi nafas kepadaku untuk kembali bersama suamiku Aus bin Samit, fahdithni biha, tolong ceritakan pada aku. Simpulannya, bila satu hari diriwayatkan dalam satu riwayat yang lain, ketika mana Khawlah binti Tha'labah Al-Khazraji, dia sedang sembahyang. Khawlah ni wanita yang cantik, lawa, dan berkahwin dengan Aus bin Samit radhiyallahu taala anhu. Aus bin Samit sahabat Rasulullah daripada golongan Ansar, Khazraj, yang dianggap antara yang awal memeluk Islam di kalangan orang Madinah dan telah menyertai semua peperangan bersama Nabi SAW. Dia merupakan adik kepada Ubadah bin Samit, nakib pertama dalam perjanjian Aqabah. Jadi Aus bin Samit dia kahwin dengan Khawlah. Khawlah ni wanita lawa, comel. Ketika mana dia sembahyang, maka Aus tengok isterinya makin lawa masa tengah sembahyang. Makin lawa, comel, lalu dia mengajaknya bersama. Dah isteri tengah sembahyang, lepas sembahyang tak berapa nak lagi, nak zikir dulu. Maka dia menolak. Bila tolak ni, Aus ni panas barang sikit. Dia jadi marah.
Bila ajak, isterinya tak nak, dia pun terus mengatakan perkataan ini. Kamu ni macam mak aku. Belakangmu macam belakang ibuku. Anti alayya kadhahri ummi. Ini dalam bahasa Arab. Anti alayya kadhahri ummi. Kamu seperti belakangmu seperti belakang ibuku. Punggungmu seperti punggung ibuku. Kalimah ini biasa disebut oleh orang lelaki zaman jahiliah untuk menunjukkan kebencian pada isteri dia. Seolah-olah kita ni tak mungkin bersama sebagaimana seorang anak dengan ibu. Tak mungkin bersama. Lalu bila disebut, dia pun menyesal. Menyesal sebut kalimah tu. Maka dia ingat dah Islam dah ada ni, mungkin kalimah tu tak ada kesan apa-apa. Sedangkan benda tu sudah dijadikan ataupun kebiasaan. Maka dia pun pujuk isterinya untuk bersama ni sekali lagi. Lalu isterinya berkata, demi Allah, demi diri Khawlah yang berada pada genggaman Tuhan, aku tidak mungkin disentuh olehmu sehingga hari ini. Sampai bila-bila, sehingga Allah dan Rasul menurunkan hukum. Kita dah sebut semalam, ada benda yang Islam datangkan hukuman baru. Hukum baru Islam datangkan. Ada benda yang Islam sempurnakan hukum yang sudah sedia ada. Dia ada cacat celanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Aku diutuskan bagi menyempurnakan kemuliaan akhlak. Akhlak tu dah ada, tapi nak sempurnakan lagi. Dan ada benda yang ada hukum yang dinasahkan oleh Islam. Umpamanya, kahwin lebih pada 4. Pada permulaannya tidak dilarang. Kahwin lebih 5, 6, 10. Kemana Rasulullah sampai ke Madinah, ada sahabat kahwin 10. Lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, amsik arba'an wa farik sa'irohon. Pegang 4 je, cerai yang lain. Maka sahabat ni pun pegang 4 isteri dan menceraikan 6 orang lagi. Sebab dah tak boleh. Asal dulu sebelumnya boleh. Tak ada masalah. Maka Islam baiki. Dan demikian juga yang berkait dengan hukum susuan. Dulu menyusu-menyusu tak ada diharamkan. Datang Islam menganggap susuan itu seperti nasab. Dan antaranya ialah zihar. Zihar ini sudah ada zaman jahiliah. Seorang yang bila benci pada isterinya disebut kalimah ni, maka Islam tidak membatalkan hukum ni. Tak batalkan hukum ni. Tetapi membaiki pulihnya. Dahulu zaman jahiliah, zihar dianggap cerai selama-lamanya, tak boleh kahwin lagi. Datang Islam, berlaku kejadian Khawlah ini, di mana zihar dibaiki pulih hukumnya. Dia tidak menjadi cerai, tetapi dia perbuatan dosa besar. Kabair, dosa besar. Siapa yang menziharkan isterinya, isteri tak apa. Kalau diziharkan suami tak apa. Dia kata ke suaminya, kamu ni macam bapa aku. Dia tak ada kena-mengena. Zihar ini ialah perkataan suami kepada isteri. Dan dengan tujuan untuk menghina. Bukan tujuan untuk memuji. Kadang-kadang kita puji isteri. Contoh, awak ni rajin macam mak saya. Apakah itu zihar? Itu tak zihar. Itu menunjukkan dipanggil karamah. Kita, seorang suami, dia menyebut persamaan isterinya dengan seorang yang dia muliakan. Bukan tujuan menghina. Dia kata ni kamu rajin macam arwah mak aku rajin. Rajin kamu ni. Dia kata kamu ni putih macam arwah mak aku putih. Dengan maksud memuji kecantikannya. Tapi bila dia menghina dengan kalimah itu, maka disebut zihar atau diniat zihar. Itu beza dia. Dia kadang-kadang setengah suami memang dipujilah isteri dia, dia umpamakan macam kakak dia. Awak ni macam arwah kakak saya. Sebab zihar ni melibatkan ibu dan semua mahram. Kadang-kadang seorang lelaki kata awak ni macam arwah kakak saya rajin. Kalau tujuannya memuji tak ada masalah. Tapi kalau tujuannya mengeji. Dia mengeji ni tengok, kalau kalimah didatangkan dengan kalimah zihar seperti anti alayya ka zahri ummi. Ini kalimah, seumpama kalimah cerai. Seorang berkata saya ceraikan awak talak 1, talak 2, talak 3 dan sebagainya. Maka ini kalimah dia. Kalimah ni tak boleh digunakan. Anti kamu seperti ibuku. Anti alayya ka zahri ummi dalam bahasa Arab dan terjemahan dia. Belakangmu seperti belakang ibuku, dengan mencemooh, dengan membenci, menyamakannya dengan menghina. Tapi kalau seorang menyamakan isterinya dengan ibu dan mana-mana maharim dengan tujuan memuliakannya. Seperti saya sebut sifat rajin dia,
sifat comel, lawa dan sebagainya, maka ini tidak termasuk. Yang termasuk kalau dia tujuan menghinanya, merendahkannya. Dan dengan niat menziharkannya, zihar. Iaitu menyamakannya untuk tujuan penghinaan lah, untuk marah. Ini bukan kalimah sebab suka, kalimah marah sebab waktu Aus bin Samit cakap macam tu, dia marah lah. Marah isteri dia sebab dia ajak bersama, tak nak bersama. Maka dia sebut kalimah ini. Tak mungkin bila isteri kita membantah, isteri lawan kita pun sebut kalimah yang menunjukkan kita suka. Mesti kalimah yang tunjuk kita marah. Kalimah marah. Maka dia sebut zihar. Maka mana-mana dia sebut kalimah tu, kalau dia nak sebut macam arwah mak saya ni, malas. Dengan makna penghinaan, maka ini zihar. Sebab dia menghina. Menyamakan dengan penyamaan penghinaan. Maka ini zihar yang diharamkan dalam Islam. Maka ini asal hukum ini berlaku. Daripada Khawlah binti Tha'labah. Dan riwayat yang lain diceritakan, bila dia bertemu dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana hukum keadaanku sekarang? Ini kerana Aus dah berumur. Dan saya pula sebatang kara. Dan saya pula ada anak-anak kecil. Kalau sekiranya kita orang berpisah, laporlah anak saya. Sebab suami saya yang cari rezeki, cari duit, cari belanja. Kalau sekiranya anak-anak saya ini bersama suami saya, tak bersama saya macam sesak hilang loh saya. Kalau anak tu saya jaga, laporlah anak-anak saya. Kalau anak-anak tu suami ambil, maka saya ni jadi sebatang kara, sungguhlah sedih. Bagaimana ya Rasulullah dengan anak kecil, dengan keadaan Aus pun dah berumur, saya pula pun sama, dulu zaman muda ramai lelaki nak, sekarang tak lakulah. Saya seorang diri. Maka dia mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul kata nak buat macam mana, memang hukum dia macam tu. Hukum dia macam tu. Yang saya sebut dia ada hukum daripada jahiliah tu, dia tak berubah macam tu hukum dia. Macam kita kahwin ni. Kahwin. Itu semenjak zaman jahiliah kahwin ni. Guna wali dan sebagainya. Sebab itu Islam mengiktiraf semua perkahwinan agama lain. Orang Kristian kalau dia masuk Islam, suami isteri, dia tak payah kahwin baru. Akad perkahwinan tu dia akui. Orang Hindu bila dia masuk Islam, suami isteri, dia tak perlu kahwin baru. Akad tu dia akui. Sebab mana-mana akad yang menunjukkan persetujuan laki dan wanita dan warisnya, walinya, maka disebut akad nikah. Semenjak zaman Jahiliyah dibenarkan. Dibenarkan benda tu. Kerana kahwin ni ialah satu evolusi manusia. Bentuk macam mana disebut dalam agama dia. Even kalau orang asli, dia kahwin dengan cara orang asli. Cara orang asli. Maka Islam iktiraf bila dia masuk Islam. Tak perlu bila masuk Islam, okey dia pun kena kahwin baru. Lapah baru, akad baru. Anak dia pun dah, ni dulu anak masa zaman kafir jadi anak luar nikah belaka. Tidak, itu anak dalam nikah. Sebab setiap agama tetap mengenali apa itu zina. Zina, hubungan jenis di luar nikah. Atau orang asli yang menikah cara orang asli, dia pun tahu makna zina. Bila tidak disetujui oleh suami isteri dan keluarga, maka disebut zina. Dan orang asli pun menjatuhkan hukuman zina kepada orang berzina. Walaupun dia hidup tak pakai baju, tak pakai seluar. Kerana zina tu maklum. Maklum dalam semua kabilah manusia. Maka ini yang sebut hukum yang semenjak dulu-dulu. Kerana sebahagian hukum itu memang asal dari Islam. Dia tak berubah. Semenjak zaman Nabi Adam. Tak berubah benda tu. Ada hukum yang berubah-ubah. Maka Islam datang baiki balik. Macam saya sebut contoh semalam haji. Haji tu mereka dah ubah banyak. Kalimah, talbiyahnya ubah. Antara Safa Marwah ada 2 berhala, dia ubah. Kawasan Kaabah pun sama. Maka ada benda tak ubah. Macam padang Arafah, mereka tak ubah. Hukum memang padang Arafah semenjak zaman Nabi Ibrahim sampai zaman Abu Lahab, Abu Jahal. Abu Jahal, Abu Lahab pun diukur di Arafah. Dia tak ukur kat lain. Maklum tempat tu. Demikian juga mereka bermalam di Mina. Mabit di Muzdalifah. Maklum, itu tak berubah. Cuma lafaznya, doanya, dia tambah baik. Sebab asalnya memang syariat Nabi Allah Ibrahim begitu. Lama dah ratus tahun ubah sikit. Sama saya katakan nikah, sejak dulu memang macam tu zaman Nabi Adam. Lama adalah ubah sikit-sikit. Yang patut kahwin banyak ni, dia kahwin lebih pula, misalnya. Yang patut hukumnya pada lelaki, berubah pada perempuan. Maka Islam datang, baiki balik benda tu. Ini dia sebut hukum-hukum yang ada di sekitar kita.
Antaranya saya sebut hukum zihar. Dah ada jahiliyah, Islam iktiraf. Cuma pada permulaan Islam dianggap sebagai cerai mu'abbad. Sehingga berlaku pada Khawlah. Lalu Khawlah bermunajat. Dia pergi kat Kaabah, dia berdoa pada Allah. Dia berdoa. Dia sentiasa berdoa kepada Allah. Ya Allah, rahmatilah aku dan keadaan aku, kasihani aku. Terus doa-doa sehingga Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Maka Khawlah dianggap seorang wanita yang hebat. Kenapa? Pengaduannya direct dengan langit Allah turunkan. Sebab itu dia ceritakan satu hari sedang Umar Al-Khattab berjalan, Khawlah tahan Umar Al-Khattab. Tahan lalu beri ceramah ke Umar Al-Khattab. Dan kadang Umar Al-Khattab tak berketik, tak berjawab. Dan diangkat suara dia. Artinya suara keras. Lalu pembantu Umar Al-Khattab rasa marah. Lalu dia kata, "Hei perempuan tua, cukuplah. Cukup. Ini Amirul Mukminin. Ini ketua sekalian orang Islam. Cukup. Jangan cakap macam tu. Macam biadab sikit." Lalu Umar Al-Khattab berkata, "Diam kamu, diam. Kamu kenal dia siapa?" Dia Khawlah binti Tha'labah. Yang suaranya didengar oleh Allah, masakah Umar tak nak dengar? Allah dengar kata-kata dia. Takkan Umar tak nak dengar? Di mana Khawlah datang depan Umar Al-Khattab, dia kata, "Wahai Umar, ingat zaman kamu kecil, masa main kat pasar. Kamu bergaduh dengan budak-budak. Kemudian hari berlalu, kamu menjadi dewasa dan bernama Umar. Kemudian berlalu masa sehingga kamu menjadi Amirul Mukminin. Pemimpin kepada sekalian orang Islam. Kerana itu aku berpesan kepada kamu supaya takutlah kamu pada Allah dalam menjaga rakyat ini. Takutlah kamu pada Allah. Dan ketahuilah, siapa yang takut amaran Allah, maka semua amaran itu terasa dekat. Siapa yang takut amaran Allah, dia akan rasa neraka dekat. Dia akan rasa kiamat dekat. Malaikat maut dekat sebab dia takut amaran Allah. Dan siapa yang takut mati, dia tak akan melepaskan peluang untuk buat kebaikan. Dan siapa yang yakin akan hisab, maka dia pasti akan takut azab Allah SWT. Ini tazkirah Khawlah binti Tha'labah. Waktu dia dah tua, dia berdiri depan Umar Khattab. Dia pun cakap Umar Khattab dengan suara yang kuat. Ni generasi yang baru tak kenal ini Khawlah binti Tha'labah. Yang Umar Khattab berkata, suaranya langit dengar, Allah dengar. Takkanlah Umar tak nak dengar nasihat dia. Maka Umar kena hormat. Ini Khawlah. Dalam riwayat yang lain, Khawlah menceritakan bagaimana sebab pengaduannya pada Nabi SAW. Sebab dia melihat Aus ni, dia jenis Aus bin Malik, saya dah sebut dia panas barang sikit. Dia ada gila-gila sikit. Dia panggil khiffatul junub. Dia ada hari dia tak betul sikit. Ada hari dia meradang, lepas tu okey balik. Dia ada jenis perangai orang macam tu. Ada hari dia marah, lepas tu okey balik. Maka tengah dia marah, dia cakap macam tu. Tapi sebenarnya dia tak maksud bukan macam tu. Tapi tetap hukumnya berjalan. Tak kira lah walaupun kita tak maksud macam tu, tak niat macam tu. Tapi cakap macam tu jadi hukum macam tu. Akhirnya dia menyesal. Dan Khawlah pula sayang. Dia doa, "Ya Allah, Engkau mengetahui aku sayang kepada Aus bin Samit." Sayang. Suami ni baik. Walaupun dia panas barang, dia baik. Kadang kita dalam rumah tangga, pasangan kita mungkin ada kekurangan tapi secara overall ni baik. Baik, mungkin dia ada kekurangan tertentu. Suka tidur dalam kuliah misalnya, kurang dia. Dia kedekut sikit. Tapi dia baik. Baik, dia soleh, dia bertakwa, jaga solat. Supaya kita menerima kekurangan. Setiap orang dia jangan duk besar sangat benda kurang-kurang tu. Ini kisah Khawlah. Memang suami dia pemarah. Tapi suami dia baik. Jaga anak elok. Nafkah jalan macam biasa. Semua. Cuma hari itu kerana bila dia mengajak Khawlah bersama, Khawlah tak nak. Khawlah tak nak menyebabkan dia marah. Lepas tu Islam sebut satu hukum. Bila suami mengajak isteri, maka wajib didatangi. Wajib. Sekiranya suami itu marah, tidur dalam keadaan marah, maka wanita itu akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Atau sampai suaminya redha. Allahumma illa melainkan dia ada alasan. Sakit dan sebagainya. Kalau tak ada alasan saya saja, tak ada muk lah kata dia. Tak ada muk. Maka hukumnya adalah diharamkan. Dan dilaknat oleh malaikat. Dan kisah Khawlah ini kisah suami dia nak tapi Khawlah melambatkannya. Maka jadi macam ni, ceritanya macam ni. Tapi nak sabit kepada kisah zihar. Maka ini tentang sebab turun ayat ini. Kita lihat penafsirannya. Qad sami Allah, sesungguhnya Allah mendengar. Qaul, perkataan. Allati tujadiluka, yang berdialog denganmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang suaminya Aus bin Samit. Wa tashtaki ila Allah, dalam keadaan dia berdoa dan mengadu pada Allah. Kerana tuanya,
Kerana cintanya kepada suaminya, anak yang masih kecil dan sebagainya mengadu pada Allah. Supaya Allah memandang dengan rahmat, menurunkan keringanan dalam hukum. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah mendengar perbualanmu wahai Muhammad dengan Khawlah. Sebab Rasulullah kata, saya nak cakap macam mana lagi, dah kata macam tu. Saya tak boleh buat apa-apa. Sebab Rasulullah SAW, dia tak boleh negotiate sendiri. Dia berdasarkan hukum. Rasulullah tidak bertindak ikut baginda. Turun wahyu, ya. Kalau tak, macam itulah ikut macam biasa. Lalu kata Allah, Inna Allaha sami'un basir. Allah itu maha mendengar, lagi maha melihat. Lalu kata Allah SWT selepas itu, Alladzina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatim. Orang-orang yang menziharkan di kalangan kamu, isteri-isteri mereka. Ma hunna ummahatim. Tidak mungkin istrinya itu ibu-ibu mereka. In ummahatum, ibu mereka sebenar, illa allahi waladnahum, melainkan yang melahirkan mereka. Maksudnya tidak layak mereka menghina isteri mereka dengan menyamakan dengan ibu mereka, sedangkan ibu itu ialah seorang kelompok ataupun suatu yang golongan yang mulia yang melahirkan anak-anaknya. Tak patut menjadikan kalimah ibu tadi sebagai kalimah penghinaan pada isteri. Kerana ibu pada makam yang tinggi, bukan makam untuk dihina isteri dengan menggunakan ibu. Bukan. Dengan menyatakan kamu seperti ibuku. Tidak nak marah ke isteri, menyamakan dengan ibu untuk melakukan penghinaan. Esok makam tak boleh bersama dengan ibu. Maka ini salah. Ibu itu satu golongan yang mulia yang melahirkan anak-anak mereka. Wa innahum, sesungguhnya orang-orang yang melakukan zihar, la yaqulun, berkata mungkaran, perkataan yang mungkar, yang dosa besar. Minal qaul, daripada perkataan wazura dan pembohongan. Menyamakan isteri dengan ibu, satu pembohongan. Kerana isteri ibu-ibu. Apatah lagi disamakan dengan tujuan menghina, lagi tak boleh. Lagi tak boleh. Kerana ibu pada makamnya sendiri. Isteri pada makamnya sendiri, pada kedudukan sendiri. Maka tidak boleh menghina ibu, lalu menyamakan isteri dengan ibu dari sudut makna untuk menghina. Kerana isteri pada keadaan kemuliaan sendiri, dan ibu ada kemuliaannya sendiri. Maka tak boleh ada kalimah seumpama ini yang merupakan pendustaan. Kemudian kata Allah SWT, saya sudah menyebut tentang kemuliaan ibu dan diharamkan zihar. Wa inna Allaha la'afuun ghafur. Allah itu maha pengampun lagi maha pemaaf. Walladzina yuzahiruna min nisa'ihim, dan orang-orang yang menziharkan isteri-isteri mereka. Thumma ya'uduna lima qalu, kemudian dia ingin kembali pada isteri. Dia kalau seorang suami diziharkan isteri kemudian terus dijatuhkan talak, maka tak jadi hukum zihar. Seorang suami kata, kamu seperti belakang ibuku, aku ceraikan kamu talak satu. Maka dia tak jadi apa-apa. Zihar, dia jadi talak satu. Tapi seorang berkata, kamu seperti ibuku, atau belakangmu seperti belakang ibuku, atau seperti kakakku, atau seperti adikku, mana-mana wanita mahram, atau seperti anak perempuanku misalnya, maka kalimah tadi disebut sebagai zihar, kalau tak disebut dengan talak selepas itu. Maka bila dizihar, apa jadi padanya? Haram dia menyentuh isterinya. Selagi mana dia tak bayar kafarah. Kalau dia menyentuh isterinya, yang dia bersetubuh dengan isterinya, maka hukumnya berdosa besar. Sampai dia membayar kafarah denda untuk bersama dengan isterinya kembali. Tapi kalau sekiranya dia zihar isterinya dengan menyama isteri dengan ibunya, kemudian dia tengok denda pun berat juga, kemudian dia nekat untuk ceraikan. Cerai selepas itu tidak akan menggugurkan hukum ziharnya, kena bayar juga denda. Dia tetap kena bayar denda. Dia tak akan menggugurkan. Jadi dianggap berhutang. Tapi kalau dia zihar terus jatuhkan talak, maka selesai. Dia tidak dianggap menziharkan atau tercatat hukum kepadanya. Maka Allah menyebut hukumnya apa? Fatahriru raqabatin min qabli an yatamasa, iaitu dengan merdekakan hamba sebelum dia sentuh. Baik, hukum kafarah ini kekal pada dia. Dia nak sentuh, tak nak sentuh. Kalau Ustaz, saya tak nak sentuh, maka saya tak bayar. Kena bayar juga. Tetap kena bayar. Cuma Allah kaitkan dengan menyentuh yang dengan bersama. Kerana kebiasaan suami isteri, dia akan bersama. Dia akan bersama, suami isteri. Tapi kalau dia kata, saya tak nak bersama sebab bini saya pun dah menopause, tak payah. Saya pun dah tua, tak berhajat langsung. Jadi sebut-sebut tu habis gitu.
Tak, dia tetap berdosa besar. Untuk kafarah dosa besar. Untuk dia taubat, dia tak memanggil dengan ya Allah aku bertaubat. Dia kena bayar denda tu. Macam orang kita katakan buat kesalahan, sumpah palsu dan sebagainya, yang ditaubat, denda. Macam kita ke Mekah langgar larangan haji, larangan umrah. Kita taubat yang denda. Lagi kita tak bayar denda, berdosa. Masalah nak sentuh isteri tak nak sentuh, itu nombor 2. Tapi bila buat zihar kena hukum. Maka kata Allah, hendaklah dia merdekakan hamba. Hamba yang bagaimana? Hamba yang lengkap. Yang boleh bekerja, yang sihat. Yang dah dewasa. Yang Muslim. Yang Islam. Syaratnya hamba Islam. Oleh kerana zaman ni tak ada hamba. Kalau zaman ada hamba, sama ada dia merdekakan hamba ataupun nilai hamba. Kalau nilai hamba tu katakan 5 dinar. Atau kita kata RM3,000, maka RM3,000 keluar. Baik, kalau tak ada hamba, maka Allah Ta'ala menyebut hukum yang kedua. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli an yatamasa. Maka dia hendak berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Kalau ditinggal 1 hari dengan sengaja, dia kena ulang 2 bulan. Dia kena ulang balik. Kalau dibatalkan puasanya dengan sengaja, maka dia ulang balik. Kafarah zihar ini kena kepada suami. Dia tak kena kepada isteri. Sebab isteri tak ada kalimah zihar. Isteri tak boleh ziharkan suami. Suami yang ziharkan isteri. Maka si suami ini yang kena bayar hukuman tersebut. Dia sama macam kafarah bersetubuh di bulan Ramadan. Yang akan membayar kafarahnya ini ialah suami. Walaupun isteri ajak. Walaupun isteri yang mendesak. Tetap suami. Kerana suami ialah pemimpin. Maka dia kena tegas dalam perkara-perkara hukum. Dia tak boleh ikut perangai isteri dia. Kerana dia suami dia mas'ulun an ra'iyatihi. Pemimpin kepada keluarganya. Kemudian kata Allah, selepas puasa 2 bulan berturut-turut tanpa ditinggal walau 1 hari. Kalau tinggal sehari, ulang balik 2 bulan. Ulang balik 2 bulan. Sampai selesai. Faman lam yastati', siapa yang tak mampu puasa disebabkan tua. Disebabkan penyakit, ada gastrik. Atau kan disebabkan dia tak mampu sabar dengan perempuan. Dia jenis kuat nafsu. Misalnya, orang muda lagi kahwin. Baru kahwin 5 hari, dah zihar dah. Misalnya, dia kuat, dia tak mungkin mampu puasa. Tak mungkin. Maka dia dibenarkan berpindah kepada denda yang ketiga. Apa dia? Fa'it'amu sittina miskina, memberi makan 60 fakir miskin. Setiap fakir miskin diberi makanan yang kenyang. Mengikut uruf dan budaya kalau kita Malaysia. Nasi, lauk, air. Lengkap itu. Nasi, lauk, air. Yang biasa. Okay, menu rahmah lah, menu rahmah. Beri dia ikan, ada sayur, ada nasi, ada air sirap. Pada orang miskin. Seramai 60 orang. Kalau katakan kos dia RM10. 60 orang, RM600. Dia kena bayar. Ini, kafarah ini secara tertib. Maksud secara tertib ialah mesti mula-mula merdeka hamba. Okey, hamba tak ada. Puasa 60 hari. 2 bulan berturut-turut, bulan Islam. Puasa 2 bulan berturut-turut. Maka bila kita sebut tentang puasa 2 bulan berturut-turut, maka wajib dia melaksanakannya kalau dia mampu. Tapi kalau dia tua, dia sakit, atau yang ketiga dia tak mampu bersabar dengan perempuan. Dia tak boleh dialahan dengan perempuan. Sentiasa nak bersama, maka dia akan berpindah kepada kafarah yang ketiga. Iaitu memberi makan 60 orang fakir miskin. Dan ceritanya bila Aus bin Samit ini, dia bukan orang kaya sangat. Dan bila mana dia mengadu pada Rasulullah. Rasulullah panggil Aus untuk menyelesaikan kafarah. Panggil. Lalu kata Rasulullah, merdekakan hamba. Kata Aus, ya Rasulullah, saya tak ada hamba. Saya dah tak mampu nak beli hamba. Lalu kata Rasulullah, berpuasalah kamu 60 hari. Atau 2 bulan berturut-turut. Kata Aus, ya Rasulullah, saya tak mampu puasa. Tua dah saya ni. Ada sakit dah. Lalu kata Nabi SAW, kamu beri makan 60 fakir miskin. Kalau dalam budaya Arab, beri makan ini kurma. Beri makan buah kurma. Sehingga kenyang. Maka kata Aus, saya pun tak mampu. Tak ada duit. Tiba-tiba Rasulullah didatangi dengan sebakul kurma.
Nabi kata, ni ambil kurma, beri pakai miskin kampung awak. Kata Aus, yang paling miskin kampung saya. Saya miskin sekali. Kata tetangga itu, ambil kemu lah. Maka Ustaz pun ketawa tengok dia, ambil kemu lah. Ambil. Artinya lihat bagaimana Ustaz mentadbikkan hukum. Kaedah dia ada hukum umum, kena datang pada hukum khusus. Kerana Aus ni dia, kebetulan waktu dia tak punya harta. Maka benda itu dibayar pada dia. Itu adalah Rasulullah tolong bagi kat dia. Bagi untuk dia. Macam untung pula dia zihar. Artinya hukum tetap hukum. Dia kena bayar juga macam mana pun. Dia kena bayar. Dan ini menjadi pengajaran pada semua umat Islam. Tapi kita ingatkan poin zihar. Sebab zihar ni tuan-tuan sekalian, dia ada 4 rukun. Rukun zihar. Pertama dia panggil muzahir, yang menziharkan. Yang zihar ini mesti suami yang sah. Bukan orang lain tak boleh zihar. Suami dia yang sah. Seorang lelaki tak boleh ziharkan orang lain. Dia boleh, dia suami yang boleh menziharkan. Tak boleh orang lain menziharkan. Baru dipanggil hukum zihar. Yang kedua dipanggil al-muzaharu minha. Iaitu wanita yang diziharkan. Ia adalah isteri yang sah. Hanya isteri yang diziharkan. Dia tak boleh ziharkan perempuan lain yang bukan isteri dia. Kalau tengok perempuan lain, kamu ni macam belakang kamu macam belakang mak aku. Orang tak panggil zihar. Sebab itu bukan isteri dia. Dan yang ketiga, dia panggil musyabbah bihi. Yang disamakan dengannya. Disamakan dengan wanita yang diharamkan berkahwin. Ibunya, adik-beradiknya yang diharamkan berkahwin. Dia panggil musyabbah bihi. Musyabbahu bihi. Yang disamakan dengannya. Dan yang keempat ialah sirah. Lafaz. Lafaznya adalah lafaz zihar. Anti alayya kadhahri ummi. Belakangmu seperti belakang ibuku. Dengan tujuan menghina dan zihar. Dia dah sebut kalau tujuan memuliakan. Tapi kalau mulia tak sebutlah belakang tu, punggung tak sebut. Dia sebut bab rajin tu. Rajin kerja, bersungguh kerja, suka jaga malam untuk buat kerja. Mungkin disamakan dengan tujuan memuliakan. Ini tidak termasuk makna zihar. Kerana kalimah zihar menghina. Tujuan menghina. Maka ini hukum zihar yang kita belajar dalam kitab fiqh. Dalam fiqh mazhab kita Asy-Syafi'i dan bahagian sebahagian daripada pandangan kebanyakan pada ulama. Kemudian sesudah Allah Ta'ala menyebut tentang hukum zihar dan kafarahnya, kata Allah, wa tilka hududullah, ingat, ini peraturan Allah. Jangan melewatinya, jangan melanggarnya. Walil kafirina azabun alim, bagi orang-orang yang kafir baginya azab yang pedih. Baik, kenapa Allah Ta'ala sebut walil kafirina? Maksudnya orang-orang yang tidak menerima hukum ini orang kafir, orang yang kafir. Ini hukum Allah, bukan hukum orang. Walil kafirin yang tak nak terima hukum ini, suka saya lah, saya nak samakan bini saya dengan ibu saya, suka saya lah. Kata Allah, walil kafirin, orang kafir pada hukum ini. Yang tak nak terima hukum ini sebagai hukum Allah, ingat azab yang pedih menanti. Sepakat ulama, siapa yang menolak hukum Allah, maka dia kafir. Dia tolak. Baik namanya sembahyang, baik namanya puasa, baik namanya zakat, baik namanya haji, baik hukum ini, hukum zihar. Kerana semua hukum ini dipanggil nas qat'i. Qat'i thubut, qat'i dalalah. Qat'i maksudnya yang muktamad dari sudut sabit dalam Quran. Dan dari sudut muktamad dia tunjuk satu benda yang jelas. Apa dia? Haram menyamakan isteri dengan ibu. Atau dengan mana-mana wanita yang mahram. Sebagian ulama seperti Imam Ibn Hazmin Al-Zahiri menyatakan pengharaman hanya bila dia menyamakan dengan ibunya sahaja. Kerana itulah lafaz dalam Quran. Adapun lain-lain tidak dianggap zihar. Tapi jumhur ulama kata tidak. Ibu satu makam yang paling mulia disebut. Ia juga bermaksud mana-mana wanita yang diharamkan berkahwin. Seperti kakaknya, mak saudara dia, nenek dia, anak dia. Mana-mana perempuan. Bila dia mengziharkan. Kita, kalau kita tengok dalam budaya Melayu kita ni, zihar tak berapa. Tak ada orang zihar macam tu. Itu bukan kebiasaan dalam budaya atau root orang Melayu yang menziharkan isteri. Namun bila hukum ni ada, walaupun dia dari budaya orang Arab, namun hukum tadi ditatbik sama pada orang Melayu kita. Semua. Sebab ada hukum, saya katakan, memang dia tak terkenal. Kalau kita katakan dalam masyarakat kita, ada tak orang bila marah isteri dia, dia pun samakan dengan mak? Tak ada. Dia makin hamung je. Dia tak dang nak sama-sama ni. Dia terus makin hamung. Kalau suami nak marah ke isteri, dia akan makin hamung halau. Macam tu.
Orang Arab dia ada banyak bentuk bila dia marah. Bukan sekadar bentuk makan, dia ada bentuk-bentuk dia. Satu bentuk yang amat dikenali dalam masyarakat. Yang budaya tadi dah berakar umbi, kalau sebut tu jadi kecil hati. Macam kita lah orang kita kan. Ada benda yang berakar umbi seperti kita kata, ni bela hantu raya. Tu kecil hati kau sebut macam tu, bela hantu raya. Tengok makan banyak, awak ni bela hantu ke makan banyak? Itu budaya kita orang Arab kan makan banyak, dia tak sebut bela hantu. Tak ada. Kalimah tu tak menjadi kebiasaan dia. Kita kalimah tu mungkin biasa. Kalau lama tak mati kan, kita kata ni bela hantu raya. Tu tak mati-mati. Orang Arab kalau mati, kalau umur dia panjang, dia orang tak kata bela hantu. Bukan budaya dia kata macam tu. Orang kita mungkin kata macam tu. Orang kita ni payah mati sebab bela jin. Tak ada pun kita dengar dalam pergaulan kita orang Arab bila orang tu payah mati sebab bela jin. Tak ada. Dia tak sebut. Sebab ada saka. Saka pun sama. Orang Arab tak tahu pun saka benda. Orang kita yang tahu saka. Saka. Cuba tuan-tuan cakap Mak Saleh saka. Dia faham tak saka? Mak Saleh pun tahu saka benda. Sebab bukan budaya dia saka. Tapi budaya kita orang Melayu, kalau sebut saka jangan. Dia mati tinggal saka. Lepas tu saat saya tengok dia, lain je bunyi suara dia ada saka tu. Kita. Kalau dia tidur dia punya ngeruh lain. Mesti ada saka kata kita. Kawan tu penat 2 hari tak tidur. Bukan ada saka penat. Tapi budaya kita sebut saka. Orang Arab tak pernah sebut saka. Jadi asal-usul kita sebut tentang zihar. Zihar ni orang Melayu tak kenal zihar. Bukan dia Melayu bila dia nak marah isteri dia, dia ziharkan dengan mak. Bukan. Dia pasti marah macam tu je. Dia marah macam tu, mungkin bergaduh, mungkin lari dari rumah, itu budaya dia. Dia merajuk, tak angkat telefon, tak balas mesej, macam gitu je. Kalau zaman sekarang lah. Dia tak akan keluar kalimah zihar. Pun begitu. Kerana ini nas Quran. Berarti ini juga sebagai peringatan pada kita, tak boleh. Kerana ini nas Quran. Ya dulu tak ada nas tak apa, di jalan dalam budaya Arab. Tapi bukan dalam budaya Melayu. Tapi bila dia sudah ada nas, maka ketika itu dia menjadi hukum pada semua orang beriman. Kerana itu kata Allah, siapa yang menolaknya maka dia kafir, baginya azab yang pedih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.